Dalam video kali ini saya nak kongsikan pandangan saya berkenaan dengan pengharaman Binance di Malaysia. So tengok video ni sampai habis, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Akal. Selamat datang ke YouTube channel Akal. Okay, hari ini saya nak cerita sikit pasal Binance. So kalau siapa yang tak tahu apa itu Binance, Binance ni adalah tempat ataupun platform di mana kita boleh beli dan jual, buat trade cryptocurrency dan pelbagai cryptocurrency yang ada dalam tu, dan juga altcoin dan macam-macam lagi lah, token dan macam-macam lagi lah. Saya ada account Binance tapi saya tak aktif ataupun tak trade dekat Binance lah. So mostly semua orang mungkin dah tahu saya buat trading ataupun saya beli kripto di Luno. So cuma hari ni saya baru dapat berita bahawa kat Malaysia ni Suruhanjaya Security telah membuat kenyataan bahawa secara rasminya dia akan buat penguatkuasaan terhadap Binance. So dengan arti kata lain, dia akan minta Binance untuk hentikan perkhidmatan di Malaysia. Mungkin dia, kalau kita tengok dekat Suruhanjaya Security punya website, yang kita boleh tengok lah, dia minta Binance, Suruhanjaya Security minta untuk disablekan laman Binance dan juga aplikasi kat Malaysia ni dalam tempoh 14 hari dari 26 Julai. So selepas 26 Julai 2021, dalam masa 14 hari selepas 26 bulan ni, kita tengok sama dia akan disable atau tak. Lepas tu dia akan mintakan semua dan minta hentikan semua aktiviti media dan pemasaran kat Malaysia, dan juga menghalang pelabur Malaysia daripada mengakses kumpulan Telegram Binance. So kalau macam banyak upaya laman web Binance ni, biasanya akan sekat. Dan kalau sekat, mungkin orang akan guna VPN. Tapi macam sebelum ni ada kes juga untuk Remitano. Kes yang hampir sama. Remitano pun dia punya konsep macam untuk trading juga, untuk beli. Tapi Remitano lebih kepada peer-to-peer punya pembelian kripto lah. Kalau yang ni Binance memang platform sekarang ni ialah platform yang nombor satu secara global. Dia nombor satu lah. Memang lebih kurang 18 bilion punya market cap. Dan kalau anda tak tahu, sebenarnya Binance ni telah wujud sejak 2017, dan pada mulanya dia berasal daripada China. Lepas tu dia pindah ke Japan. Lepas tu sebabkan China dengan Japan macam tak berapa suka kripto ni, dia pindah ke US. Dan sebenarnya pengharaman ataupun pengharaman pihak berkuasa negara-negara macam yang mempunyai fungsi yang sama macam Suruhanjaya Security, sebenarnya bukan kat Malaysia je, dia ada pernah kena ban lah. Contoh macam kat UK pun dia pernah ada kes juga. Maksudnya pihak UK punya security, Suruhanjaya Security pun ada ban ataupun ada sekat untuk Binance juga. Dan mungkin ada negara-negara yang mungkin tak alert. Tapi sebenarnya bukan kat Malaysia je dia nak yang cuba menghalang aktiviti Binance ni. Mungkin ada beberapa sebab lah, saya pun tak sure secara jelasnya apa. Tapi kalau dari segi pengguna, mungkin dikatakan bahawa disebabkan oleh tax lah. Sebab kalau dia tak register di bawah Malaysia, dia tak bayar tax pada Malaysia. So mungkin tu salah satu sebab dia. Tapi dari segi konsep Suruhanjaya Security, pada saya lebih kepada keselamatan pelabur tu jugalah. Mungkin kalau yang berdaftar ni, kalau apa berlaku, so dia boleh rujuk juga kepada Suruhanjaya Security. Tapi kalau dia tak berdaftar di bawah Suruhanjaya Security, so keselamatan pelabur ataupun dari segi risiko ke apa benda semua tu memang sendiri di bawah tanggungjawab ataupun di bawah risiko si pelabur tu lah. So kalau dia tertipu, memang tertipu lah. So Suruhanjaya Security sebenarnya dia lebih mengelak untuk pelabur-pelabur terpedaya dengan pelaburan-pelaburan yang mungkin tak betul lah. Tapi macam Binance ni sebenarnya memang well known kat global. Cumanya dia tak berdaftar ataupun dia tidak didaftarkan di Malaysia lah sebagai pengendali pasaran yang iktiraf ataupun RMO ni. So macam ni, dia sebagai DAX ataupun Digital Asset Exchange secara haram lah, sebab dia tak berdaftar kat Malaysia ni. So dari segi sudut saya pandang dia dari segi beberapa perkara lah. Pertama, seeloknya memang kita kena cari yang platform yang berdaftar lah, sebab mudah cerita dan lebih terjamin lah, dan lebih mudah sebenarnya untuk kita berurusan. Sebab kita tak perlu nak fikir sangat
berkenaan dengan keselamatan, sebab dia memang dah ada berdaftar, dan risiko untuk ada berlaku penipuan ke ataupun apa-apa masalah dengan pelaburan tu lebih rendah lah compare kalau kita melabur yang dengan pengenali yang tidak berdaftar ni. Yang kedua, pada saya kalau berdasarkan apa yang saya punya insting lah, so insting saya mengatakan bahawa ini adalah salah satu daripada mungkin pembuka jalan untuk menjadikan Binance tu salah satu daripada platform yang sah jugalah untuk orang Malaysia labur lah. Contoh macam ni kan, mungkin selepas tindakan ini menyebabkan pihak Binance akan berdaftar bawah Suruhanjaya Security. Siapa tahulah, mungkin tu adalah salah satu jalannya untuk menjadikan Binance ini merupakan salah satu daripada platform-platform yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Security. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya kalaulah Malaysia ni betul di-excludekan daripada Binance ni, sebenarnya pihak Binance pada saya je tak rugi apa-apa pun, sebab banyak lagi negara yang boleh gunakan, dan mungkin orang Malaysia pun sebenarnya dia boleh gunakan sama ada menggunakan VPN ke atau lain-lain teknologi. Tapi pada saya lebih leceh lah, lebih renyah untuk menggunakan untuk buat pembelian lah, sebab nanti takut kalau dah beli trade lepas tu nak transfer duit pula ada masalah, so lebih susah lah. So sebab itulah mungkin pada saya satu hari nanti, saya tak sure, memang ada juga orang-orang mengatakan yang meminta lah untuk Suruhanjaya Security approach Binance ni untuk dia berdaftar di bawah Suruhanjaya Security. Tapi kita tak tahu, mungkin inilah salah satu daripada dia punya approach untuk menjadikan Binance adalah salah satu platform yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Security. Kita tengok dulu, sebab sekarang ni baru aja kenyataan dan penguatkuasaan baru saja dilaksanakan. Kalau kita tengok ni tarikh 30 Julai 2021, dan Suruhanjaya Security mesti minta 3 perkara ni lah, iaitu upayakan ataupun disable laman web Binance untuk Malaysia, dan juga aplikasi di Malaysia tak boleh join Telegram Binance, dan juga tak boleh melakukan aktiviti pemasaran untuk Binance lah kat Malaysia ni lah. So bagi anda yang baru nak mula, pada saya lebih baik menggunakan platform yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia. Contoh macam Luno, kita ada Luno, ada Tokenize, ada Synergy Synergy. So 3 tu rasakan yang 3 tu je yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security, dan antara 3 tu yang paling popular lah pada saya ialah Luno lah, kemudian Tokenize dan kemudian Synergy. Saya tak pasti sama ada orang guna Synergy atau tak lah. So kalau anda nak daftar Luno, anda boleh tengok link di bahagian description. Saya ada buat video banyak juga berkenaan dengan Luno. Just for information, saya tak menyebelahi mana-mana, maksudnya sama ada Luno ataupun sama ada Binance, sebab ramai orang juga cakap kenapa nak pilih Luno sedangkan Binance punya fee lebih murah apa semua. Sebenarnya je pada saya depends, personally pada saya depends pada masing-masing. Siapa yang baru nak mula, pada saya lebih senang guna Luno, sebab dia punya interface, dia punya penggunaan lebih mudah compare dengan Binance yang lebih, pada saya lah, lebih rumit dan lebih kompleks lah compare dengan Luno lah. So tapi itu dua-dua ada kebaikan dan kelemahan dia masing-masing. Cuma macam Binance setakat ni dia tak berdaftar dengan Suruhanjaya Security, so ada risiko untuk berlaku perkara-perkara macam ni lah. Maksudnya ada tindakan daripada pihak berkuasa Suruhanjaya Security. Kalau macam Luno, walaupun dia fee je mahal sikit, tapi dia lebih selamat dan lebih tenang lah untuk kita lakukan trade, sebab dia memang berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia lah. Okey, pada saya itu saja berkenaan dengan berita terbaru ni, mana Binance mungkin akan di-block kat Malaysia ataupun akan diharamkan kat Malaysia. So bagi anda yang pengguna Binance, pada saya tak perlulah nak nasihatkan, sebab biasanya pengguna Binance ni lebih pro daripada saya, sebab saya pengguna Luno ni, pengguna yang baru, compare dengan Binance ni, pengguna Binance yang lebih orang kata expert lah dalam trading dan juga dalam pembelian kripto, altcoin dan lain-lain lah. Okey, just nak share berkenaan dengan pandangan saya berkenaan dengan tindakan undang-undang ataupun tindakan penguatkuasaan terhadap Binance ni. Jika ada soalan ataupun anda nak nyatakan pendapat anda berkenaan dengan penguatkuasaan ini, boleh nyatakan dalam komen juga. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.